Allah Ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasuli ila nuqil ilaihi annahu la ilaha illa inna faqudun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar? Hai, selamat datang ke live Amma. Untuk malam ini kita nak bacakan sikit hadis-hadis pilihan untuk korang. Kalau korang nak stay, korang stay lah, nak dengar cerita kita sahabat-sahabat, insyaAllah Kamal kongsi-kongsi kan. Kita bacakan daripada kitab-kitab, so korang boleh dengar je lah. Okay, korang boleh dengar. Kalau korang teringin nak dengar kisah-kisah sahabat, menarik kisah-kisah sahabat ni, kalau korang tak nak dengar, korang tak payah stay, tak apa, it's okay. Kalau tak nak dengar kisah-kisah sahabat, korang tak payah stay. Kalau korang nak dengar kisah-kisah sahabat, korang boleh stay. Itulah kan. Macam mana nak cakap, zaman sekarang ni kisah-kisah orang lain, yang bukan Islam, korang nak, banyak orang nak dengar kisah-kisah macam tu. Tapi bila kita nak baca kisah-kisah sahabat Nabi SAW yang berjuang sama-sama menegakkan agama ni, kurang orang nak dengar. Masya Allah. Ini benda betul tau, bukannya benda tipu. Ini benda betul. Contoh dalam live ni pun kita boleh tengok. Tadi mula orang akan duduk, lepas tu dia orang akan keluar. Macam tu je. Masya Allah. Kan? Itu je lah. Tak amat berpersangka buruk lah. InsyaAllah tak ada, maksudnya macam tu lah. Okey, kita nak baca satu kisah lah. Satu kisah tentang perjalanan Nabi ke Taif. Perjalanan Nabi ke Taif. Masya Allah. Pernah dengar tak kisah perjalanan Nabi ke Taif? Taif ni ada satu kawasan yang memang yang jauh sikit daripada Mekah, dan dia dekat lereng-lereng bukit. Pernah dengar? Taif. Boleh komen, kita berinteraksi. Okey. So saya bacakan ni daripada Fadilat Amal. Okey, bab 1, susah payah untuk agama Allah. Masya Allah. Okey, kita nak cerita pasal perjalanan Nabi ke Taif. Okey, saya bacakan insya-Allah dia boleh dengar, boleh enjoy. Setelah mendapat tugas kenabian, Nabi SAW menjalankan usaha dakwah selama 9 tahun di Makkah dan terus berusaha demi petunjuk dan islah kaum baginda SAW. Kesemua orang kafir Makkah berusaha sedaya upaya untuk menyusahkan dan mempersendakan baginda SAW serta para sahabat dengan berbagai cara tanpa melepaskan sebarang peluang yang ada, kecuali segolongan kecil orang yang masih telah memeluk Islam dan segelintir orang yang menolong baginda walaupun masih belum memeluk Islam. Bapa saudara baginda SAW, Abu Talib, juga ialah antara mereka yang baik hati walaupun tidak memeluk Islam. Abu Talib ni tak perlu Islam Dia tak perlu Islam, tapi dia tolong baginda. Walaupun tidak memeluk Islam, dia tetap membantu baginda SAW dari semua segi. Selepas 10 tahun baginda SAW menjadi Nabi, apabila Abu Talib meninggal dunia, orang kafir pun mendapat lebih banyak peluang untuk menghalang penyebaran Islam dan menyeksa orang Islam dengan berbagai-bagai cara secara terbuka. Masya Allah. Bila Abu Talib meninggal, orang Islam diseksa dengan berbagai-bagai cara. Secara terbuka. Dulu-dulu dia orang Islam diseksa sebelum Abu Talib meninggal lah kan. Seksa dengan senyap-senyap semua kan. Tapi selepas Abu Talib meninggal, orang Islam diseksa dengan terbuka. Nabi SAW telah pergi ke Taif dengan anggapan bahawa di sana ada kabilah Sakif yang ramai bilangannya. Sekiranya kabilah tersebut memeluk Islam, maka kaum muslimin di Makkah akan mendapat keselamatan dari segala kesusahan tersebut dan Taif akan menjadi pusat penyebaran Islam. So Nabi nak minta bantuan orang Taif sebab dia kata ada kabilah Sakif ramai bilangan. So dia kata kalau boleh kita pergi Taif akan jadi pusat. Itu hajat Nabi. Setelah tiba di sana, baginda SAW telah berbicara dengan 3 pembesar yang dianggap tinggi darjatnya. Baginda SAW menyeru mereka kepada agama Allah. Baginda Allah, Nabi buat dakwah, pergi dakwah dia orang.
pergi dakwah dia orang dan berusaha menarik perhatian mereka untuk membantunya. Walau bagaimanapun mereka bukan saja tidak menerima ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya telah menjawab secara kasar dan tidak berakhlak sekali. Sekurang-kurangnya mereka patut melayan tetamu yang baru datang dengan baik sesuai dengan sifat suka melayan tetamu yang memang termasyhur dalam kalangan bangsa Arab. Orang Arab ni suka layan tetamu, tapi bila Nabi pergi, bila Nabi SAW pergi, dia nak dakwah mereka, dia kena tempelek, dia kena marah dengan cara kasar dan tidak berakhlak. Okey, Nabi menganggap mereka yang merupakan pembesar kaum ialah orang yang baik dan akan bercakap dengan sopan, tetapi salah seorang daripada mereka telah berkata, "Hoi, engkaulah orangnya yang Allah hantar sebagai Nabi." Masya Allah. So maksudnya orang Arab tahu je Allah. Yang kedua berkata, tidakkah ada orang lain selain engkau yang Allah temui untuk diutuskan sebagai Nabi? Mereka mempersoalkan Nabi SAW. Yang ketiga pun berkata juga, aku tidak ingin bercakap dengan engkau kerana kalau engkaulah orangnya yang sememang-memangnya Nabi sebagaimana yang didakwa, maka tidak layak untuk orang seumpama aku bercakap-cakap dengan engkau. Sekiranya engkau seorang pendusta, aku tidak ingin bercakap dengan orang seumpama engkau. Diorang tak percaya Nabi SAW. Okey, apabila Nabi SAW tidak menaruh harapan lagi kepada pembesar-pembesar Sakif tu, baginda cuba bercakap-cakap pula, buat dakwah lah. Baginda pergi buat dakwah dengan orang lain kerana baginda SAW ialah seorang yang mempunyai hemah dan kecekalan seumpama gunung. Nabi punya sabar dengan umat dia, masya-Allah kan. Malangnya tiada seorang pun yang sanggup menerima. Bukan saja mereka tidak menerima, bahkan mereka telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarlah dari bandar kami serta merta. Pergilah ke mana-mana yang kamu suka. Ada yang stay ke? Oh, tak ramai yang stay, tak apa. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sudah langsung tidak menaruh harapan lagi terhadap mereka, maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah memulakan langkah untuk pulang. Mereka telah menghantar budak-budak untuk mengejar, mengejek, mempersenda dan melontari baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang Taif ni, bila Nabi dah pergi dakwah, Nabi sebenarnya bila pergi dakwah satu pintu ke pintu, dia ketuk, dia cakap, dia tashkil orang untuk ajak masuk Islam masa kat Taif ni lah. Tapi semua tolak Nabi. Semua tolak Nabi nak, masya-Allah. Nabi seorang-seorang semua tolak Nabi. Lepas tu bila Nabi nak keluar, dia orang hantar budak-budak pula. Nak bercakap, nak ejek, nak bersenda dan melontar baginda sallallahu alaihi wasallam dengan batu hingga kedua-dua kasut baginda dilumuri dengan darah yang mengalir. Dalam keadaan itu Nabi pulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dakwah orang sampai kena baling batu, sampai berdarah-darah. Dia pergi dakwah orang, ketuk pintu ke pintu, dia berdarah-darah. Sampai kedua-dua kasut baginda dilumuri dengan darah yang mengalir. Ada hikayat lain, orang cakap sampai bertakung darah dalam kasut baginda. Dalam keadaan itu Nabi pulang dan tak marah. Apabila baginda sudah selamat daripada pengacau-pengacau tersebut, baginda pun berdoa. Maksudnya, ya Allah, kepadamu aku mengadu kelemahanku, kekurangan dan daya upayaku dan kehinaanku pada pandangan manusia. Ya Ar-Rahman Ar-Rahim, engkaulah Tuhan orang yang ditindas, engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah engkau menyerahkan diriku ini? Kepada orang asing yang memandangku dengan penuh kebencian atau kepada musuh yang menguasai aku? Sekiranya engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Namun afiatmu sudah cukup buatku. Aku berlindung dengan nur wajahmu yang menerangi segala kegelapan dan teratur di atas nur itu urusan dunia dan akhirat. Daripada engkau menurunkan kemarahanmu kepadaku dan engkau murka kepadaku. Kepadamu lah aku tetap merayu sehingga engkau redha. Tidak sebarang daya untuk melakukan kebaikan dan tiada upaya untuk meninggalkan kejahatan kecuali dengan bantuanmu. InsyaAllah. Nabi pun berdoa tau. Nabi berdoa dengan keadaan berdarah tu. Nabi dah selamat. Nabi pergi hujung Taif. Nabi doa. Nabi cakap, Nabi minta petunjuk, Nabi minta hidayat. Apa-apa pun atas Allah je. Itu doa seorang Nabi, masya-Allah. Dengan doa berdemikian, bersemaraklah sifat qahar Allah, Raja segala kerajaan. Lalu Jibril alaihissalam datang memberi salam dan berkata, Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengar perbualan kaum itu dengan tuan dan telah mendengar jawapan mereka serta menghantar satu malaikat yang berkuasa ke atas gunung ganang. Perintahkanlah sahaja malaikat itu supaya melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki. Masya Allah. Allah SWT dengar, terus perintahkan malaikat pergi. Nabi nak buat apa?
Selepas itu malaikat tersebut memberi salam dan berkata, saya akan menunaikan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Sama ada diperintahkan supaya saya melagakan bukit bukau di kedua-kedua arah yang akan menyebabkan mereka, orang-orang Taif lah, hancur, ataupun apa-apa saja hukuman yang Tuhan tetapkan pada orang-orang Taif ni. Masya Allah. Baginda SAW ialah seorang yang amat pengasih lagi berbelas kasihan. Baginda SAW telah memberi jawapan, aku tetap menaruh harapan kepada Allah bahawa walaupun mereka ini tidak memeluk Islam, pasti akan lahir orang-orang yang akan menyembah Allah SAW dan beribadat kepadanya di kalangan anak-anak mereka. Inilah dia akhlak pribadi seorang yang kita kononnya bangga menjadi pengikutnya. Kita bangga jadi Nabi kan. Kita bangga jadi pengikut Nabi kan. Ini akhlak Nabi, Masya Allah. Dah berdarah. Bayangkan dalam hikayat lain, dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh sahabat, Nabi pun dah berdarah teruk sangat. Nabi, kepala Nabi berdarah, dengan serban Nabi dah berdarah, baju Nabi berdarah sampai bertakung. Bayangkan sampai bertakung darah dalam kasut Nabi. Masya Allah. Tapi Nabi tetap doakan kebaikan untuk orang-orang Taif. Dia sebaliknya apabila kita sendiri mengalami sedikit kesusahan atau kita dilempari dengan kata-kata kesat, kita akan menjadi begitu marah sehingga kita menaruh perasaan dendam yang tidak padam-padam seumur hidup kita terhadap orang yang menyakiti kita. Masya Allah. Kezaliman demi kezaliman kita lakukan ke atasnya, sedangkan kita mengaku yang kita ialah pengikut Nabi SAW dan mengikut jejak langkah baginda Muhammad SAW. Setelah menanggung kesusahan dan penderitaan yang sebegitu dahsyat, baginda sendiri pun tidak pun mendoakan keburukan kepada mereka dan tidak juga mengambil sebarang tindak balas. Masya Allah. InsyaAllah. Masya Allah. Kan? Nabi SAW. Itu Nabi. Itu Nabi SAW. Dia punya keutuhan Nabi tu dalam menyebarkan Islam satu, yang nak membuatkan kita mendapat kalimah thayyibah tu, nak membolehkan kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sangat-sangat tinggi. Tapi kita ni sebagai pengikut Nabi SAW, kita ni kadang-kadang dilempari kata-kata kesat sikit, dah marah, dah berdendam dengan orang. Nabi sampai kena baling-baling batu lah. Nabi sampai kena baling batu, sampai berdarah-darah. Sampai malaikat Jibril, Allah SWT hantar malaikat Jibril dengan satu malaikat lagi untuk hancurkan orang Taif. Tapi Nabi cakap apa? Nabi cakap tak apa. Nabi nampak potensi pada semua orang. Walaupun orang tu buat jahat kat dia, Nabi nampak potensi pada semua orang. Potensi yang dia akan berubah menjadi baik. Kalau tak dia, insyaAllah keturunan dia. Masya Allah. Kita ni kalau dah kena marah dengan orang sikit, kita dah berdendam. Kita ni punya banyak kelemahan. Tapi kita cakap apa? Kita cakap, ya, kita ni adalah pengikut Nabi SAW. Kita lah pengikut Muhammad. Kita bangga kononnya. Nabi SAW itu adalah Nabi kita. Kita bangga kononnya. Kita ni orang Islam. Tapi perangai tak macam orang Islam. Masya Allah. Kena cakap marah sikit, kena dilontarkan. Saya pun sama je. Banyak kelemahan dalam diri kita, sama-sama kita perbaiki, insya-Allah. Itulah dia sikit kisah pasal Nabi pergi ke Taif. Masya Allah. Nabi SAW kan. So itulah, Nabi SAW sangat-sangat teguh, sangat-sangat utuh dalam menyebarkan agama. Berdakwah pintu ke pintu, ikut cara Nabi berdakwah. Masya Allah. Kita ikut cara Nabi berdakwah. Dakwah ni bukan tanggungjawab Nabi SAW juga, sekarang tanggungjawab kita. Setiap sunnah ada kejayaan, insya-Allah. So, dakwah ni bukan tanggungjawab Nabi. Dan Waalaikumsalam. Sihat-sihat alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Bukan setakat tanggungjawab Nabi, tapi tanggungjawab semua orang. Tanggungjawab semua orang. Ini tanggungjawab kita semua. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Dakwah itu adalah tanggungjawab kita. Dakwah itu adalah tanggungjawab ummah. Tanggungjawab semua orang. Yang kata tak, kita ni orang tabligh je punya kerja. Dakwah ni orang tabligh punya kerja. Dakwah ni ustaz-ustaz punya kerja. Tak. Dakwah ni semua orang punya kerja. Semua orang punya kerja. Sedar tak sedar, semua orang punya kerja. Berdakwah ni memang tanggungjawab semua orang Islam. Selagi namanya Islam, selagi tu korang kena dakwah. Bayangkan Nabi SAW dengan seorang tu sampai hari ni ada 1.6 bilion orang, 5 bilion orang Islam. Tahu? Takkanlah selama kalau kau kata Nabi SAW tu ada orang kata tak percaya Nabi, kau tak percaya Nabi, tak percaya ni, kau fikir takkanlah selama 1500 tahun ni, 1400 tahun ni
Takkanlah 1.5 billion. Waalaikumsalam. Masya Allah abangku, 1.5 billion people tertipu dengan Nabi SAW. Takkan pembohongan tu berjalan sampai 1400 tahun? Tak. Satu hal, korang bagi tahu mana ada agama lain. Saya cakap orang, mana ada agama lain yang berani mati kerana Tuhan dia? Tak banyak. Orang Islam terus InsyaAllah mi apa-apa. Orang Islam tak ada. Orang Islam kalau betul-betul berani mati betul. Banyak je orang Islam yang berani mati untuk agama. Masya Allah. Ni bukan ceramah. Kita bukan ceramah, kita kongsi-kongsi. Saya tak pandai berceramah. Tapi itulah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kena ikutlah cara Nabi. Kena ikutlah cara. Dalam sunnah tu pasti akan ada kejayaan. Jangan tak yakin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Masya Allah. Itu yang paling penting. Setiap sunnah itu pasti akan ada kejayaan. Waalaikumsalam. Bihakan Masya Allah. Setiap sunnah itu pasti akan ada kejayaan. Okey. Nak lagi kisah sahabat, saya boleh baca. Saya bacakan tau, kita kongsi-kongsi. Kalau nak lagi kisah sahabat-sahabat, kisah Nabi, saya boleh bacalah, kongsi-kongsi sikit nak. Kalau nak, cakap nak. Kalau tak nak, saya akan end live. InsyaAllah. Kalau ada 10 orang nak, saya insyaAllah. Kalau setakat 2-3 orang, susah juga kan. Okay, InsyaAllah kita kongsi-kongsi lah. Sebab nak buat dakwah ni sebenarnya kena ikut cara Nabi. Kalau dakwah cara internet ni adalah yang terbaik, dah tentulah Allah SWT akan bagi internet kat Nabi lalu. Kan? Dan tentulah Allah SWT yang bagi internet kat Nabi dulu kan. Masya Allah. Malam ni cerita ramah, Masya Allah Rafiq, Masya Allah. Dakwah masuk hidup insyaAllah. La ilaha illallah. Okay, ada 10 orang insyaAllah. Taklim insyaAllah. Sama-sama kita baca-baca je. Kalau nak insyaAllah saya baca-baca kan. Baca-baca kan korang dengar lah. InsyaAllah tak terpesong. Sebab saya baca daripada buku yang dah dekat 100 tahun rasanya ni, diguna pakai. InsyaAllah kitab yang 100 tahun, 200 tahun 100 tahun kot. Ada ke 80 tahun? Saya tak ingat. Ni saya tengok balik Masya Allah. Ada nak satu nak, 2 nak, 3 nak, 3 nak je. 3 nak tak ada kot. Alhamdulillah. 3 nak, 4 nak insyaAllah. 4 orang nak. Dapat 2-3 orang lagi nak betul-betul, saya baca lah. Adalah 5-6 orang, okey lah kan. Salah. Kita apa tu? Tak, Fadilat Amal. InsyaAllah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey lah, boleh lah ni. Okay, InsyaAllah kita baca satu kisah sikit yang pendek-pendek Kita ambil kisah yang pendek-pendek sikit InsyaAllah okey. Kesyahidan Saidina Anas bin Nar. Masya Allah. Saidina Anas bin Nar. Masya Allah. Ini kisah ni saya suka tau. Antara benda-benda yang saya suka, dia memang power lah. Saidina Anas bin Nar ni Masya Allah. Saidina Anas bin Nar ialah seorang sahabat yang tidak dapat menyertai perang Badar. Masya Allah. Beliau sedih tentang perkara itu dan mengutuk dirinya sendiri. Seorang sahabat Nabi SAW, sahabat yang baru dapat Islam ni, dia tak dapat menyertai perang Badar. Dia sedih, dia sangat sedih dan mengutuk diri sendiri. Kita ni tak tahulah, perang ada tapi kita tak nak pergi pun. Masya Allah kan. Dia kutuk diri sendiri. Badar ialah peperangan yang pertama dan agung dalam Islam, sedangkan engkau tidak dapat menyertai peperangan itu. Dia cakap pada diri sendiri, Sayyidina Anas bin Nar ni. Beliau bercita-cita sekiranya ada peperangan lain, maka beliau akan tunaikan tuntutan itu dengan semangatnya. Secara kebetulan peperangan Uhud pun tiba, maka beliau telah menyertai peperangan Uhud itu dengan penuh kepahlawanan dan keberanian. Dalam peperangan Uhud, orang Islam telah menang pada permulaan peperangan itu. Namun, akibat satu kesilapan, orang Islam akhirnya kalah. Orang Islam tersalah dengar cakap Nabi SAW. Allah bagi untuk diorang kalah. Kesilapannya berlaku begini. Rasulullah SAW telah menetapkan beberapa orang di sebuah bukit yang tinggi yang tertentu. Selagi saya tidak arahkan, kamu jangan tinggalkan bukit itu kerana musuh mungkin akan menyerang dari belakang tempat itu. Dia cakap, Nabi SAW dah cakap dah, jangan tinggalkan bukit tu. Okey.
Beliau bercerita orang-orang Islam telah menang pada mulanya. Kemudian apabila tentera-tentera yang berada di atas bukit melihat orang-orang kafir melarikan diri, maka kebanyakan mereka telah turun dari bukit itu dengan menyangka bahawa perang sudah berakhir. Dia tak dengar cakap Nabi. Nabi cakap, kalau Nabi arahkan baru turun. Tak, dia tengok, orang dah lari. Kan? Dia ingat perang dah berakhir. Oleh sebab itu mereka berlari-lari mengejar orang kafir untuk mendapatkan harta rampasan. Masya Allah. Ketua jemaah tersebut telah melarang. Ketua jemaah dah cakap, jangan, ini adalah larangan Rasulullah, kamu jangan tinggalkan tempat itu. Walau bagaimanapun, mereka menyangka bahawa perintah Rasulullah SAW hanya semasa pertempuran sahaja. Oleh itu, mereka turun dari tempat tersebut dan menuju ke medan perang. Diorang kat atas bukit, diorang serang pada bukit, diorang pemanah. Serang bukit, diorang kawal. Bukit sebelah sini dengan bukit sebelah sini. Bukit Uhud tu kan ada, kalau korang pernah pergi Uhud, dia panjang. So Nabi dah letak, tu sana orang, sana orang, sana tengok. Kat sini, kalau ada orang bukan Islam serang, kau kena serang belah sini. Nabi punya taktik lah. Alright. Tapi dia orang tersalah. Itu kesilapan dia orang. Dia ingatkan masa pertempuran saja. Nabi cakap jangan selagi Nabi cakap tak turun. Walau bagaimanapun mereka menyangka bahawa perintah Nabi Rasulullah SAW hanya semasa pertempuran. Oleh itu mereka turun dari tempat tersebut dan menuju ke medan. Semasa melarikan diri, orang kafir ternampak yang bukit itu telah dibiarkan kosong, lalu mereka datang dari arah tersebut dan membuat serangan. Orang kafir yang nampak ni, Masya Allah, tanpa sin Hamzah. Orang kafir yang nampak ni, Masya Allah, sebenarnya Khalid Al-Walid masa tu. Masa tu Khalid Al-Walid belum Islam. Dia tak sebutlah dalam buku ni, tapi saya tahulah kisah ni. Khalid Al-Walid tengok, Khalid Al-Walid masa tu kafir lagi. Dia tidak menyambut Islam masa perang Uhud ni, belum menyambut Islam, belum memeluk Islam. Bila Khalid Al-Walid nampak, dia ajak yang lain lead untuk pusing dan serang dekat Allahumma salli ala Muhammad, dekat arah belakang bukit yang ditinggalkan oleh orang Islam tu. Itu Khalid Al-Walid lah yang masuk. Pada ketika itu orang Islam berada dalam keadaan leka. Tanpa disedari, orang kafir telah melancarkan serangan mengejut dan ini menyebabkan orang Islam rasa tertekan. Tambahan pula, orang Islam berada di tengah-tengah orang kafir yang menyerang dari kedua-dua arah. Tadi diorang yang menyerang dari kedua arah dan mengawal kat belakang. Sekarang ni orang kafir dah menyerang daripada belakang dengan depan. Masya Allah, diorang dah tersepit tengah-tengah. Saidina, oleh sebab itu mereka melarikan diri tak tentu arah. Saidina Anas bin Nar telah ternampak seorang sahabat, Saidina Sa'ad bin Ma'as, datang daripada arah hadapan. Beliau berkata, wahai Sa'ad, kemana engkau hendak pergi? Demi Allah, keharuman syurga sedang datang dari arah bukit Uhud. Masya Allah. Anas bin Nar ni cakapnya, wahai Sa'ad, kemana engkau nak pergi? Orang lain tengah lari ni, daripada bukit tu, lari. Anas bin Nar dia cakap, mana kau nak pergi? Demi Allah, keharuman syurga sedang datang dari arah bukit Uhud. Masya Allah. Setelah berkata demikian, beliau menyerbu ke arah kumpulan orang kafir dengan pedang yang masih terhunus di tangan. Selagi tidak syahid, selagi itu beliau tidak akan pulang. Setelah gugur syahid, didapati badannya telah cedera parah. Masya Allah. Sahabat nak kejar mati syahid tu, terdapat lebih daripada 80 liang luka. Masya Allah, 80. Bayangkan 80 liang luka. Bayangkan macam mana dia punya terror tu, dia tak jatuh-jatuh. 80 tau. Pada badannya akibat terkena pedang dan anak panah. Masya Allah. Saudara perempuan beliau sahaja yang dapat mengenali beliau melalui hujung jari beliau. Masya Allah. Allahu Akbar. Mayat dia sampai tak boleh dikenali. Itu pun saudara perempuan dia yang kenal. Adik perempuan ke anak kakak perempuan. Orang yang terlibat dengan kerja-kerja Allah ni, kerja-kerja agama ni, dengan ikhlas dan keinginan yang sejati akan dapat merasa ikhlazatan syurga dalam dunia lagi. Masya Allah. Saidina Anas radhiyallahu anhu mencium bau syurga ketika hidup lagi di dunia ini. Sekiranya kita menjadi orang yang ikhlas, maka kelazatan syurga akan dikecapi di dunia ini lagi. Masya Allah. Allahu Akbar. Kan hebat kan Anas bin Nar? Orang lain lari, Anas bin Nar dia cakap apa? Sa'ad, mana kau nak pergi? Kau tak bau ke harum syurga datang daripada bukit Uhud? Masya Allah. Hebat kan Anas bin Nar? Kita ni tak tentu lagi. Allah. Kita ni tanta tengok orang. Kita ni, saya lah lagi-lagi penakut ni. Yang penakut ni, Masya Allah. Ya Allah, bagilah aku kekuatan, Ya Allah. Nampak
orang kafir datang ke, kalau tengah perang ni, belum tentu lagi ke hadapan. Belum tentu lagi ke hadapan. Entah ke belakang lagi. Anas bin Nar ni, dia kata itu kelazatan syurga itu dah tengah datang. Bau tak bau dia, bau tak kelazatan syurga. Allahu Akbar. Itulah kelemahan kita. Kan? Nak lagi tak? Nak lagi tak? Nak lagi tak? Sebelum utara dan nak azan je gini. Lagi 10 minit insyaAllah. Nak lagi tak? Kalau nak lagi saya baca kisah-kisah pendek lah Kisah pendek. InsyaAllah. Kita baca lah. Kita baca kisah. Waalaikumsalam. Lianda Rahman. Dia cari kisah pendek. Nak lagi insyaAllah. Nak Sebab kita baca pasal wanita lah. Semangat keagamaan dalam wanita. Masya Allah. Nak. Pasal wanita lah, wanita. Uish, Mia Popo macam bukan main nak lagi. InsyaAllah InsyaAllah. Okey, kita baca-baca je Okey, kalau nak saya baca. Ada yang nak ke? Ada yang nak ke saya baca? Kali ni kita baca pasal semangat keagamaan wanita. Semangat keagamaan wanita, insyaAllah. Sehat-sehat Fali insyaAllah. Esok pun nak lagi lepas maghrib insyaAllah. Okey, kita ada 10 minit saya baca kisah pendek je. Nak tak? Sebelum kita nak masuk Isyak 8.34 rasanya. Ke 8.35. Kita ada 10 minit betul-betul InsyaAllah. Nak lagi ke? Ada yang nak? Saya nak bacakan pasal pertanyaan Sayyidatina Asma mengenai ganjaran bagi kaum wanita. Kalau tak saya sambung besok. InsyaAllah Ada nak? Kita baca-baca je ni. Baca-baca senang lah. Saya tak pandai bagi ceramah. Saya tak pandai. InsyaAllah kita baca, kita fahamkan sama-sama insyaAllah. Ada? Tak ada? Ada ke tak ada? Nak insyaAllah kita baca Teruskan je insyaAllah. Okey? Kalau tak saya off dulu lah. Ada berapa orang ni? 22 orang InsyaAllah Kita baca sikit lah. InsyaAllah Kita baca sikit. Pertanyaan Sayyidatina Asma mengenai ganjaran bagi kaum wanita Sayyidatina Asma bin Yazid ialah seorang wanita Ansar bukan khutbah. Beliau telah datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, Tuan yang terlebih saya kasihi daripada kedua ibu bapa saya sendiri. Saya ialah utusan daripada wanita-wanita Islam datang untuk berjumpa dengan Tuan. Sesungguhnya Tuan diutuskan sebagai Nabi untuk kaum lelaki dan juga kaum wanita. Sebab itulah kami jemaah kaum wanita beriman dengan Tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kami tinggal dalam 4 penjuru rumah dan sentiasa berada di sebalik tabir. Kami ialah teman kaum lelaki dalam rumah. Keperluan hawa nafsu mereka disempurnakan melalui kami. Kami menanggung anak-anak mereka di dalam perut kami. Namun demikian kaum lelaki mendahului kami dalam banyak amal kebajikan." Kaum lelaki memang banyak kena buat amal. Lelaki memang kena banyak buat amal. Susah nak masuk syurga lelaki ni. Ingat, kena banyak buat amal kaum lelaki mereka dapat bersolat Jumaat kaum lelaki namun demikian kaum lelaki mendahului kami dalam banyak amal. Mereka dapat bersolat Jumaat, mereka dapat bersolat jemaah, mereka dapat menziarahi orang sakit, dapat menghadiri upacara jenazah, menunaikan haji demi haji, dan lebih dari itu mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mereka pergi haji atau umrah ataupun berjihad, maka kami kaum wanita lah yang menjaga harta-harta mereka. Kami menenun pakaian untuk mereka dan kami menjaga anak-anak mereka. Apakah kami tidak dapat berkongsi pahala dengan mereka? Kaum wanita ni, Sayyidah Asma ni tanya,
kaum lelaki ni banyak dapat amal, dapat buat amal, dapat itu, tapi kami kaum perempuan ni duduk rumah, menanggung keperluan hawa nafsu lelaki, jaga anak-anak kaum lelaki, jaga harta-harta suami dia. Jadi apa kami ni tak dapat kongsi pahala ke dengan mereka? Itu basically itu pertanyaan dia. Okey, setelah mendengar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling ke arah para sahabat lalu bersabda, adakah kamu pernah mendengar seseorang yang bertanyakan soalan agama yang lebih baik daripada wanita ini? Masya Allah. Kan? Nabi SAW tanya tu. Para sahabat menjawab, kami tidak pernah terfikir yang wanita juga boleh menanyakan soalan sedemikian. Selepas itu, Rasulullah SAW berpaling kepada Sayyidatina Asma dan bersabda, dengar ini dengan teliti serta fahamkan dan kemudian pergilah beritahu kepada wanita-wanita yang telah menghantar kamu. Layanlah suami kamu dengan baik dan carilah kesukaannya serta tunaikan kesukaannya itu, maka pahala bagi semua amal kebajikan tadi ialah sama antara kamu dengan mereka. Maka kembalilah Sayyidatina Asma Sayyidatina Asma radhiyallahu anhu dengan penuh gembira setelah mendengar jawapan tersebut. Okey, keterangan daripada hadis ni, wanita-wanita hendaklah mengadakan hubungan yang baik dengan suami mereka serta mentaati mereka. Ketaatan terhadap suami merupakan satu amalan yang berharga, tetapi kaum wanita terlalu lalai dalam perkara ini. Suatu ketika para sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang ajam ni maksudnya orang-orang yang selain bangsa Arab. Okey, selain bangsa Arab itu orang-orang ajam. Orang-orang ajam sujud kepada raja-raja dan ketua-ketua mereka. Sepatutnya tuan lebih layak disujud. Izinkanlah kami sujud kepada-Mu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap dekat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka daripada bersujud dan bersabda, sekiranya saya memerintahkan seseorang itu untuk sujud kepada sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti saya akan memerintahkan wanita-wanita sujud kepada suami mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, demi Allah yang nyawaku dalam genggamannya, seseorang wanita itu tidak boleh menyempurnakan hak Allah selagi dia tidak menyempurnakan hak suaminya. Masya Allah. Sempurnakan hak suami, sempurnakanlah hak, dan sempurnalah hak Allah. Masya Allah. Di riwayat kaum wanita senang je, tapi kaum lelaki kena ingat kaum lelaki kena banyak buat amal, kena banyak buat baik, kena banyak berdakwah, kena banyak beribadah, kena banyaknya isteri. Bukan sikit-sikit tanggungjawab kaum lelaki ni. Kaum wanita senang je, sempurnakan hak suami, insya-Allah syurga, insya-Allah. Okey, diriwayatkan dalam satu hadis, seekor unta datang dan sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat radhiyallahu anhu berkata, unta ini telah pun sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kami lebih layak untuk sujud kepada baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dan memberi jawapan yang sama, iaitu sekiranya saya memerintahkan kepada seseorang untuk sujud kepada sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suami mereka. Masya Allah. Nampak? Itu je. Dalam satu riwayat hadis yang lain, sekiranya seorang wanita meninggal dunia dalam keadaan suaminya redha dengannya, maka dia akan masuk syurga. Masya Allah, senang kan wanita nak masuk syurga kan? Dalam satu riwayat yang lain, sekiranya seseorang wanita marah kepada suaminya dan tidur berasingan pada malam itu, maka para malaikat mengutuk-ngutuk dan melaknatnya. Masya Allah. Okey. Solah dari dua golongan. Okey, ini ada satu lagi hadis solah dari dua golongan tidak akan naik ke langit melepasi kepala mereka. Solat ada solat daripada dua golongan yang tidak akan naik ke langit melepasi kepala mereka, iaitu solat seorang hamba yang melarikan diri dari tuannya, masya-Allah, dan seorang wanita yang tidak taat pada suaminya. Masya-Allah. Ya firman apa tu? So itu hadis ni. Itulah. Itu keterangan dia. So harapnya kaum lelaki kena tahu, yang kaum lelaki kena banyak buat amal, dan kaum wanita kena tahu yang kaum wanita kena taat dia, insya-Allah. Salam bang, dalam buku taklim tentang suami isteri dalam bab apa bang? Dalam buku taklim tentang suami isteri tu dalam bab apa bang? Bab apa? Semangat keagamaan wanita, insya-Allah. Okey, kisah-kisah para sahabat. Sebab dalam kisah-kisah para sahabat ni, dia orang selalu banyak tanya Nabi, ada peristiwa dan tanya Nabi, dan Nabi akan bagi hadis. So itulah hadis-hadis yang kita bacakan tadi. So wanita sedang je, insya-Allah. Kena tahu tu je. InsyaAllah senanglah hidup korang.
kaum wanita. InsyaAllah. Nanti besok, nanti besok susah kalau suami tak rela takut juga tu, ya Allah. Dan suami pula kena tahu, kena banyak buat amal, kena guide isteri, kena jadi ni, kena jadi orang baik, kena semayang, kena solat. Lepas ada sambungan ke tidak, apa-apa. InsyaAllah tidak. InsyaAllah nanti kita sambung lagi insyaAllah, kalau ada rezeki kita, insyaAllah saya baca je, tak ada apa pun, tak ada baca, tapi kita ambil iktibar daripada kisah-kisah yang dibaca ni, hadis-hadis yang ada ni. InsyaAllah. Maaf tanya, kopiah tu beli kat mana tu? Kat EJ Design, Umi Syafiqah, kat EJ. Saya pun ada jual kopiah, kalau awak nak beli boleh juga. Tengok kat Shopee saya, Shopee Ahmad Ashraf Shop, bukan Halal Food Ahmad Ashraf Shop. Saya ada 2 Shopee, satu untuk jual makanan, satu untuk jual baju-baju. InsyaAllah. Okay, Umi Syafiqah insyaAllah EJ Design ni. Ini EJ Design. Baju-baju saya banyak daripada EJ Design, EJ Collection. Masya Allah. Kalau korang awak tengok baju-baju saya semua banyak daripada EJ Collection. Saya memang suka beli baju kat situ. Okay, terima kasih. Nanti kita sambung lagi kisah-kisah sahabat-sahabat ni insyaAllah, dan hadis-hadis pilihan yang ada dalam kisah-kisah sahabat. Banyak kisah-kisah sahabat ada hadis. Sebab apa? Setiap kali kisah sahabat tu Nabi pasti ada kat situ, insyaAllah. Nabi, kalau Nabi tak ada pun, nanti dia orang bagi kaku zari kat Nabi, dia cerita kat Nabi, Nabi akan keluar hadis. InsyaAllah lah. Kita sama-sama ambil iktibar daripada kisah sahabat. Naisa Alifia Yuriza, Kak Naisa Alifia Yuriza, Masya Allah. InsyaAllah Firman, saya doakan awak dapat bertemu dengan Kak Naisa Alifia Yuriza. Saya tak kenal siapa tu, tapi saya doakan. Siapa tu tak kenal, saya tak tahu. Maaf sangat. Maaf, ada saya terlepas ke? Tak ada Okey, kita bertemu lagi kalau ada rezeki. Kalau tengoklah sambutan macam mana. Kalau macam sambutan macam okey, macam hari ni kan 23 orang, okey lah kan. Semangat sikit juga nak baca taklim, nak baca kat korang. Tapi ini bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah berhadapan, baca dan berhadapan dalam satu majlis ilmu, InsyaAllah yang terbaik adalah dakwah berhadapan, depan-depan, macam Nabi SAW buat, mata ke mata. Okey, Nabi SAW buat, itu sunnah. Dakwah cara Nabi itulah yang terbaik. Kalau dakwah cara internet ni adalah yang terbaik, maka Allah SWT dah lama dah bagi Nabi internet zaman tu, kan? Lagi platform macam ni zaman tu. Tapi dakwah yang terbaik adalah tetap dari rumah ke rumah. Solat yang terbaik adalah tetap solat berjemaah dalam masjid di awal waktu secara rapat-rapat. Itu tetap yang terbaik. Okey. Okey, insyaAllah semoga menjadi asbab hidayat seluruh alam. Jumpa lagi insyaAllah. Amak akan live nanti dalam pukul 10, pukul 11. Kalau Amak rasa-rasa, kalau korang rasa-rasa nak datang baca, kita akan baca. Mungkin kita boleh baca insyaAllah kita boleh baca pasal cerita Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah ke, ataupun keadaan Madinah selepas kedatangan Rasulullah. Tengoklah macam mana. Okey, semoga jumpa lagi. Terima kasih sangat-sangat. Walaupun tak ada respon sangat hari ni, tapi ada orang stay insyaAllah. Biasa amal live ada 6 orang, 7 orang. Kesian kan, 400 lebih follower, 400,000 lebih follower. Tapi yang masuk live 30 orang je. Tak tahu engagement macam tu nak macam mana kan. Mungkin sebab tak popular sangat sekarang. Tapi kalau korang ada rezeki, boleh tengok cerita Rama Amar malam ni, insyaAllah. Doakan ya Amar ni, dan doakan perniagaan saya juga. InsyaAllah semoga saya boleh kaya raya dan tak ada masalah untuk buat dakwah. Pukul berapa? Bukan hari ni. Saya just nak live macam tu je. Nak jual produk saya, sambal hijau saya semua. InsyaAllah Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih sebab sudi baca taklim dan dengar saya baca kisah-kisah ni. InsyaAllah. Assalamualaikum. And live. Mana and live?